Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, baik. Pagi ini kita nak tengok modul 4, manipulasi imej digital. Hari ini kita nak tengok 4.2, manipulasi imej secara teori. Nanti bila kamu dah masuk ke sekolah nanti, baru kita akan buat secara praktikal. Iaitu 4.2 ni ada dia punya amali amali RGD 04 yang kita akan menggunakan perisian manipulasi imej digital, imej raster. Okey, kita tengok dahulu apa yang kita akan sentuh nanti. So untuk kelas RGD ni kita perlu habiskan kandungan asas ni dahulu Kandungan asas dia ada menjelaskan keperluan pengubahsuaian mod warna, saiz dan resolusi imej digital dalam perisian grafik. Kemudian menerangkan fungsi alat feature asas dalam penyuntingan grafik digital. Untuk 4.2 ni dia sebenarnya dia lebih kepada praktikal. Jadi untuk teori dia kamu kena tahulah sedikit mod warna, saiz, resolusi imej digital ini secara teori. Apa mod warna grayscale, apa mod warna RGB, apa mod warna CMYK, kemudian saiz dan resolusi. Saiz yang kita nak buat untuk cetakan, saiz apa, resolusi gambar, resolusi yang macam mana kita nak pakai. Sekarang ni kamu dah hantar gambar-gambar foto. Kebanyakan yang hantar gambar foto tu dia ada yang hantar gambar screenshot, ada yang hantar gambar saiz kurang daripada 100 KB, ada yang hantar dalam bentuk dokumen. So gambar-gambar tu kita nak classifykan dia. Mana satu gambar yang kita boleh buat editing, mana satu gambar yang kita boleh buat manipulasi, mana satu gambar yang bila kita print dia tak ada kerosakan nanti, kerosakan dari segi kualiti image tu. Kemudian 4.22 kita nak melihat fungsi alat dan fitur. Fitur ni tool dalam perisian penyuntingan grafik. 4.3 menyunting imej dengan menggunakan alat dan fitur pangkas, bahasa Inggeris dia crop lah. Kemudian tool selection, mengikut kesesuaian yang tertentu. Kemudian saya zoom sikit kita nak melihat kita nak buat salinan copy. Kita nak copy imej dengan menggunakan alat dan feature yang betul. Kemudian 4.2.5 kita nak membandingkan hasil penggunaan feature transformasi ke atas imej. 4.26 kita nak import masuk dan kita nak sunting teks. Dia bukan import lah, kita nak macam nak meletakkan teks, nyisip tu kita placement, placement teks. Kemudian 4.2.7 menyunting imej, menyunting warna imej, teks dan menggunakan feature kecerahan kontra variasi warna. Okey, yang ni dia lebih kepada teknikal sikit lah. Okey, kemudian dia ada kandungan pelengkap. Kandungan pelengkap dia dekat sini, kandungan tambahan. Kandungan tambahan dia ada 1, 2, 3. Ada 3 benda yang kita kena buat. Kemudian dalam 4.3 dia lebih kepada kita nak buat ilustrasi lah. So kita nak tengok 4.2 ni dahulu. Dia banyak subtopik dia, kandungan dia tu banyak. Jadi tak apa, kita cuba sentuh satu-satu lah, mana yang bersesuaian. Alright. Untuk modul 4 ni saya akan rujuk kepada modul terus lah. Sebabnya untuk teori perkara yang paling penting adalah, satunya kamu kena tahu secara general. Kemudian term-term dia tu apa yang kita akan belajar dan apa yang akan ditanya dalam exam nanti.
Apa yang ditanya dalam exam adalah bergantung kepada kita punya ini, DSKP ni, dokumen standard kandungan. Okey. So yang ini kalau dia list outnya ni, yang ni saja akan ditanya. So di dalam modul memang dia ada banyak, dalam buku ke apa ke, mungkin cikgu akan cerita nanti benda tu dia luas. Cikgu cerita banyak. Kamu ambil berdasarkan apa yang ada dekat dalam modul. Modul ni dia bergantung kepada DSKP. So jadi DSKP tu dia nak untuk pengubahsuaian mode warna, saiz, resolusi image. So yang tu saja kita akan lihat. Okay, untuk yang pertama ni kita nak tengok apa itu manipulasi image digital. Okay, dia kata dekat sini kebanyakan hasil karya perlu disunting, dimanipulasi, ditukar format warna dan sebagainya. Image asal yang diperoleh daripada perkakasan pemerolehan grafik seperti pengimbas kamera digital. Pengimbas tu scanner lah. Kemudian kan sekarang ni dia ada kamera yang boleh jadi scanner pun ada kan, mobile handphone. So jadi benda itu sebenarnya perkakasan pemerolehan grafik. Okey, dipindah bagi membolehkan hasil karya digunakan dalam pembangunan projek multimedia atau reka bentuk grafik. Manipulasi image adalah satu perubahan yang dilakukan pada image, sama ada membuang, menambah atau merubah image tersebut menjadi satu image yang baru. Ia juga dikenali sebagai gubahan image. Okey, itu dia punya definisi dia lah. Definisi manipulasi image digital. Okey, yang ni dia punya ni lah, dia punya definisi manipulasi image digital. Okey, kemudian kita nak lihat keperluan di dalam manipulasi image. Okey, keperluan dalam manipulasi image ni sebenarnya kita manipulate satu gambar tu, apa tujuan dia? Manipulate ni kita buat pengubahsuaian lah. Pengubahsuaian. Apa keperluan dia? Keperluan yang kita perlu untuk manipulasi image ni adalah yang pertama, kita nak sampaikan maklumat. Nak sampaikan maklumat tu dengan lebih berkesan. Kita ambil contoh ni cawan Sekejap ni cawan. Kalau cawan yang asal ni dia putih, so kita nak buat manipulasi dia. Contohlah cawan ni ada pegang tangan macam ni kan, kita nak buat cawan ni terapung saja. So kita kena buang lah tangan ni. So kita buat manipulasi. So kita nak buat cawan ni panas, mungkin kita letak asap gitu. So kita nak sampaikan mesej yang mengatakan cawan ini panas. So kita letak asap tu. Kalau sekarang ni memang panas, tapi audien tak nampak. So itu dia punya keperluan ya. Kemudian yang kedua, kita nak menghasilkan karya yang lebih menarik dan kreatif. Okey. Kalau yang tadi kamu tengok cawan tu dia kosong je. Kalau bila ada manipulasi, dia nampak lebih kreatif, cawan tu terapung. Okey, so lebih menarik, dia impact kepada audien yang nak melihat tu lebih jelas. Alright. Kemudian seterusnya kita nak buang image yang tak diperlukan. Memangkas, maksudnya memangkas ni kita nak buang image yang kita tak perlu. Okey. Okey, kemudian kita nak melihat faedah manipulasi image manipulasi image ni. Faedah dia, faedah macam kelebihan lah. Kelebihan manipulasi image dapat memberikan kepada mereka ataupun mahu produk grafik tu apa sebenarnya. Okey, yang pertama, dapat menghasilkan produk tu dia lebih menarik. Okey, bila ditempel dekat produk, kemudian impact dia tu kepada produk tu macam mana. Kalau
kotak makanan. Letak gambar makanan saja kat situ. Mungkin kurang dia punya daya tarikan, tapi kalau letak gambar perempuan pegang makanan contoh, so adalah dia punya daya tarikan dia. Letak gambar artis. Okey. Kemudian penyebaran mesej pada produk grafik yang lebih berkesan. Macam tadilah saya cakap, eye capture untuk audien tu dia lebih cepat kalau kita manipulate gambar ni. Kemudian meningkatkan nilai pada satu-satu produk grafik yang dihasilkan. Okey, saya nak highlight dekat sini. Dia ada banyak kali dia ulang produk grafik. Produk grafik ni maksudnya bukan produk yang ni tau. Dia produk grafik ni kalau dalam packaging design packaging tu adalah produk grafik. Okey, kejap saya ambil contoh contoh macam ni. Tak tahulah kamu nampak ke tak. Okey, ni tin. Okey, yang ni produk packaging yang tin dia macam ni tak buka pula. Okey, tin. Tapi kalau tin ni dia kosong saja, kemudian dia tulis Nescafe kopi Kedah gini saja. So kuranglah dia punya impact dia. Tapi kalau kita letakkan design dia macam ni, grafik dia macam ni, so pembungkusan ini memberikan impak yang lebih tinggi dan bagus. So inilah yang kita katakan produk grafik ni, produk grafik pembungkusan. Rekaan pembungkusan. Okey, rekaan pembungkusan. Rekaan pembungkusan tu produk grafik. Okey, B. Manipulasi imej digital adalah satu seni mengubah suai imej dalam tujuan yang pelbagai. Okey, yang ni dia punya penerangan yang kedua lah kepada manipulasi imej. Manipulasi imej digital menggunakan pelbagai teknik dalam perisian penyuntingan untuk mendapatkan imej lebih baik untuk tujuan yang berfaedah. Okey, ni dia punya penerangan dia saja. Keperluan dalam manipulasi imej, pengetahuan ini pengetahuan asas menyunting imej dan pemilihan perisian. Contoh perisian yang boleh digunakan dalam manipulasi imej digital adalah yang ni berbayar dalam modul 1 kita dah belajar. Perisian berbayar, perisian berlesen, perisian yang sumber terbuka, perisian yang atas talian, perisian yang bersifat mobility. Okey, ada banyak perisian. Okey. So ini perisian berdaftar ataupun perisian berbayar. Adobe Photoshop, CorelDRAW. Kemudian perisian sumber terbuka macam Krita dan Inkscape. Ada kalau atas talian ni Photophia. PHOTEA. Okey, Photophia. Mungkin kita akan pakai tu nanti Kita akan pakai untuk kamu punya batch lah, batch COVID ni. Okey, ini yang kita katakan pengubah suaian, mood warna, saiz, resolusi imej. Okey, saya tarik sini sikit. Saya ini baru hari pertama saya pakai ni. Saya pakai YouTube punya streaming. Saya stream terus daripada YouTube. Saya tak stream melalui third party. Saya tak stream melalui StreamYard lah. Stream daripada StreamYard, dia ada limitation dari segi resolusi. Itu resolusi video. Ini kita nak tengok resolusi image. Okey, kalau resolusi video tu kamu buka video klip ke apa, mesti tak nak buka yang 144, 360. Kamu nak buka Full HD 1080 semua kan. Jadi itu untuk resolusi video. Kalau resolusi image tu macam mana? Nanti kita akan tengok. Ini adalah mode warna. Okey, mode warna yang kamu perlu tahu ada 3. Mode warna RGB, mode warna CMYK dan mode warna monochrome. Mode warna RGB tu dia base warna dia RGB, red, green, blue. Itu untuk kita lihat dekat skrin komputer. Okey, kemudian kita nak tengok CMYK. Cyan, magenta, yellow and black. K tu stand for black lah.
bukan K. Dia bukan B lah, K. Kalau tengok kat printer pun dia ada 4 warna. Okey, yang ni untuk tetapan untuk printing. Sebab tu printing dia pakai 4 warna ni. Ada setengah printing dia pakai 6 lah. Ada setengah printing dia banyak lagi warna. Okey. Tapi printing yang printer yang standard, yang ada kat office ke, yang ada kat makmal ke, dia ada 4 je lah. Kemudian kita nak tengok mode grayscale ataupun monochrome. Dia bukan hitam putih, dia grayscale lah. Okey, tujuan kita buat grayscale, kita nak melihat cetakan hitam putih. Ataupun dia sebenarnya bukan hitam putih, cetakan skala kelabu. Skala kelabu pada hasil cetakan tu. Macam mana saya nak tunjuk contoh? Kalau hitam putih, dia macam photostat tu. Kalau skala kelabu ni, dia, kalau kamu beli newspaper, ada bahagian yang satu color saja. Yang tu nama dia grayscale lah. Grayscale ataupun monochrome. Okey, tiga-tiga ni kita akan apply dalam rekaan grafik, rekaan manipulasi kamu tu nanti. Okey. Itu 3 mode warna. Kemudian kita nak lihat size image. Size image ni dipengaruhi oleh faktor warna, resolusi dan dimensi. Ada 3 benda. Warna, resolusi, dimensi. Lebih tinggi resolusi dan dimensi tinggi, maka pixel yang digunakan untuk membentuk image adalah banyak. Okey. Berapa megapiksel? 20 megapiksel. 20 megapiksel maksudnya resolusi panjang kali lebar. Okey, panjang kali lebar tu adalah besar lah. Okey. Dimensi warna adalah petak-petak tu, kecil-kecil tu, dia punya piksel. Piksel dot tu. Kalau kamu zoom in dekat satu gambar tu, kamu boleh nampak lah. Kejap kita tengok ada tak contoh. Okey, ini adalah resolusi image. Okey, resolusi image. Okey. Untuk kalau kamu ada ambil subjek ASK, dia dalam tingkatan 1 kita ada sentuh lah benda ni. Seterusnya tadi B kita dah lihat size image. A kita dah tengok mode warna, size image, kemudian resolusi. Size image panjang kali lebar, panjang kali lebar. Kemudian resolusi ni dia macam ni. Kamu ambil benda yang simple lah. Contoh kalau kita nak buat banner yang kita nak buat banner yang kamu lihat dekat luar tu lah. Kalau ada pasang banner yang melebar tu, itu nama dia banner. Kita akan pakai 72 dpi. Kalau kita nak buat printing foto, kita akan pakai 300 dpi. Baik. Kalau kita lihat kat sini, resolusi image adalah bilangan piksel yang terdapat dalam image. Resolusi image berdasarkan piksel. Piksel tu kotak-kotak kecil, kotak-kotak warna kecil yang terdapat dalam satu gambar. Bila kita zoom in sampai paling besar sekali punya zoom, kita akan lihat kotak-kotak warna. Okey. Semakin banyak piksel warna, semakin padat dia punya tona warna. Maka bila semakin padat tona warna, gambar yang dihasilkan ataupun rekaan yang dihasilkan tu, warna dia lebih berkualiti, lebih jelas, lebih kita panggil, dia ada dynamic range dia tu, HDR. Okey, high dynamic range, HDR lah kalau dalam video. Okey, kemudian untuk cetakan yang melibatkan skala besar, contoh kita nak buat banting ke banner apa semua, kita akan menggunakan resolusi 72. Okey. Kalau untuk nak buat cetakan poster ataupun cetakan yang berskala kecil lah, kita akan pakai 300 dpi. Okey, yang ni salah dia punya ni. Manakala resolusi 300 dpi sesuai digunakan bagi kerja banting banner yang bukan tak boleh pakai. Sebabnya kalau kita pakai resolusi yang besar, resolusi dpi yang besar macam ni,
dia boleh menyebabkan apa kita panggil cetakan tu dia terlalu padat dan tak sesuai untuk kita melihat untuk jarak yang kita panggil skala yang besar dan jarak yang jauh. Okey, mata kita akan contoh kalau kita melihat banting, tu bukan dekat-dekat, kita melihat banting tu jauh. Bila jauh, kita akan menggunakan warna-warna piksel yang lebih clean, yang lebih basic. Dia tak perlukan warna-warna gradient. Contoh koko ke hitam, dia ada koko hitam sikit-sikit, kemudian baru warna hitam. So kita tak perlukan tu, kita perlukan warna koko hitam. Sebab tu kita kurangkan dia punya pixel dia kepada 72. Okey, nak print yang berskala besar, pakai pixel dia kecil. Kalau nak pakai untuk 300 dpi macam cetakan yang berskala kecil. Bila berskala kecil, kita nak melihat benda tu lebih detail. Kita nak tengok dalam keadaan yang dekat. Bila kita nak tengok dalam keadaan yang dekat, kita memerlukan satu set skema warna yang lebih jelas dan lebih detail. Sebab tu kita pakai 300 dpi. Okay, yang ni kamu boleh highlight ya. Dia kurang tepat sikit lah dia punya contoh ni. Okey, seterusnya kita nak tengok yang ni ya. Sekejap, saya tutup dulu dia punya audio. Streaming dia, saya tutup dia punya audio. Right. Okay, ni contoh banner. Banner dia banner macam tu lah. Banner dia dia punya panjang kali lebar dia tu dia melintang macam tu ya. Okay, ni contoh banner. Okay, ni contoh banner. Okay, yang ni yang kita katakan perbandingan cetakan imej yang menggunakan resolusi yang berbeza. Okay, kalau kita print untuk skala yang kecil, size yang kecil, kalau kita print 72 dpi, hasil dia macam tu. Nanti gambar kamu yang kamu hantar saiz yang kecil-kecil tu 42 KB, 30 KB, 20 KB pun ada. Dia akan jadi macam ni lah. Dia tak clear, dia pixelated. Kalau untuk high resolution, kalau kamu hantar saiz yang 2-3 MB tu, okay, so dia image dia lebih jelas. Okay, kadang-kadang bila kita buat manipulasi tu, kita boleh tweak sikit lah benda-benda ni. Okay, baik. Kalau ada soalan, kamu boleh komen dekat ruangan chat. So kita habis untuk yang pertama. Okay, habis untuk yang pertama ya. Habis untuk yang pertama, standard kandungan yang pertama iaitu menjelaskan bukan 4.1, 4.2. Okay, menjelaskan ni ya. Menjelaskan keperluan pengubahsuaian mood warna, saiz dan resolusi imej asal dalam perisian grafik. 4.2 ni sebenarnya kita nak melihat ya, kalau tengok kepada standard kandungan 4.22 ni kita nak melihat fungsi alat feature asas dalam perisian penyuntingan grafik. So kalau tengok dekat dalam modul ni digabungkan 4.22, 4.23, 4.24. Okey, dalam mana-mana perisian penyuntingan grafik, perisian yang melibatkan manipulasi imej digital, tool-tool yang ada ni memang sama. Okey, memang sama. Untuk amali kita nanti, kita akan pakai Adobe Photoshop lah. Sebab Adobe Photoshop kita masih ada license lagi. So dalam tool ni, yang ni yang asas lah. Dia ada selection. Untuk bahagian selection tu, dia ada move tool. Move tool ni fungsi dia untuk kita gerakkan image, gerakkan elemen yang kita buat dalam satu rekaan tu. Okey, yang kedua adalah crop tool. Crop tool ni fungsi dia kita nak pangkas. Pangkas tu kita nak potong. Kita nak potong dalam bentuk segi 4 tepat segi 4. Dia bersegi lah, dia bersegi. Dia segi 4 saja. Okey. Crop tool ni
dia bukan potong sikit, dia bukan potong image tau, dia potong keseluruhan size canvas tu. Beza dia dengan Marquee tool kita boleh buang sikit saja, buang bahagian, tapi dia tak buang canvas. Kalau crop tool ni dibuang keseluruhan. Okey, kemudian untuk measuring tool ni eyedropper. Eyedropper ni untuk kalau dalam Photoshop nama dia eye picker ataupun picker tool lah. Eyedropper ni fungsi dia kita lah pilih warna yang bersesuaian dengan gambar yang kita nak pakai tu. Okey, contoh kita tak tahu kod warna dia, kita tak tahu pun tu warna apa, turquoise blue ke turquoise green ke, dia tengah-tengah untuk kita pick color kat situ. Okay, kemudian untuk retouching tool, dia ada clone stamp dan eraser. Retouching tool ni contohnya kalau kamu pakai ada orang tukang kat belakang rumah saya. Okay, kalau retouching tool ni dalam telefon dia kamu boleh try pakai Snapseed lah. Snapseed dia ada yang clone stamp tu. Eraser tu kita nak padam. Kemudian blur tu untuk kita buat bagi image tu dia kabur. Contohnya kita nak dapatkan efek background tu dia blur. So kita boleh pakai blur tu lah. Alright. Kemudian painting tool. Painting tool ni dalam Photoshop nama dia brush tool lah. Kalau untuk kita nak warna keseluruhan dia, kita akan pakai paint bucket tool. Okay, untuk drawing dan type tool, kita ada pen tool. Dalam Photoshop pun nama dia pen tool lah. Pen tool ni fungsi dia untuk dia ada banyak benda. Untuk kita nak menghasilkan stroke, untuk kita nak buat selection, untuk kita nak menghasilkan rupa ataupun motif, kita boleh pakai pen tool. Sebabnya pen tool ni kita buat benda tu, kemudian kita nak sambung kemudian pun boleh. Dia lebih memudahkan dari kita menggunakan marquee tool. Dalam Photoshop nanti kita akan tengok marquee tool tu macam mana. Kemudian seterusnya horizontal type. Dia bukan horizontal ni salah Dia nama dia type tool. Okey, type tool ataupun text tool. Okey, dia ada horizontal, vertical, dia ada ikut dia punya posisi dia lah macam mana. Kalau horizontal tulisan dia mendatar macam tu. Kalau vertical atas ke bawah, dia pusing macam tu. Kemudian dia tulisan tu contoh makanan MAKANAN, yang dia susun macam tu, itu lain pula dia punya nama dia. Okey, teks ni pun kalau dalam Photoshop karakter. Karakter dia kita nak apa untuk teks tu, nak bagi tali ke apa semua. Okey, kemudian selepas karakter kita nak ubah dia punya paragraf dia. Justify ke dalam bab 3 kita ada belajar alignment, nama dia alignment. Justify tengah, kiri, kanan. Okey. So ini nama dia crop. Nampak tak dia crop tu? Okey. Fungsi pangkas ataupun crop tool. Okey, penyuntingan image kita ada crop tool. Okey, ini fungsi crop tool ya. Dia crop semua, dia bukan crop sikit. Okey, kemudian yang ni kita akan sentuh lebih lagi dekat amali nanti. Kat praktikal. Saya tengok saya tunjuk secara teori je. Kemudian kita ada selection. Okey, dia select kawasan. Kalau crop ni tengok kalau crop dia potong semua. Okey, select dia memilih bahagian tertentu saja. Itu select. Right? Kena faham Okey. Nampak tak dia bergerak, dia tak buang semua. Okey. Feature salinan copy and paste. Okey, kita tengok macam mana dia salin. Okey, kita nak masukkan buat orange ke dalam strawberry. Okey. Kita edit ni, kita edit copy paste. So, dapatlah orange dalam strawberry. Okey, so 4.22 habis. Sekejap tengok lagi. Okey, yang ni 4.25, tadi 4.22, 4.23, 4.24. Okey, saya rasa untuk kelas kita pagi ni kita tamatkan dulu sampai 4.24 lah.
Kalau tak ada soalan, saya tamatkan live saya ni. Nanti kamu boleh tanya dekat dalam WhatsApp ya. Alright. Thank you.